Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channels. Ya, gempak sahabat semua. Ya, ini berlaku ya sebentar tadi di dalam Dewan Rakyat. Kita boleh melihat sahabat-sahabat semua soalan daripada MP Putrajaya daripada Perikatan Nasional ini Parti Bersatu atau dikenali sebagai Guru Besar Nobita ini. Kita boleh nampak soalan-soalan mereka ini seringkali ya soalan yang diselitkan dengan ya, berpolitik, isu yang sengaja ya menggunakan nama rakyat. Demi apa sebenarnya sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk kita lihat. Tapi apa yang lebih menariknya adalah jawaban ya daripada Menteri Keuangan 2 ya, Menteri Keuangan 2 yang begitu baik sekali. Ya, beliau adalah bukan orang politik sahabat semua. Jadi kita boleh nampak jawaban yang diberikan itu amat profesional. Sehingga akhirnya menyekolahkan guru besar Nobita ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk menonton ya video ini. Itu dia. Tapi alright, ini dia. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya, sepatutnya kerajaan memilih satu rejim cukai yang lebih komprehensif, sustainable, telus dan proven. Lebih 175 negara telah melaksanakan rejim GST. Walaupun negara telah melaksanakan seketika dulu, oleh kerana pengawalan dan juga pemantauan yang kurang cekap menyebabkan peniaga menaikkan harga melebihi daripada sepatutnya yang telah digazetkan. Jadi apakah kerajaan bersedia sekali lagi untuk melaksanakan GST? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Kantang. Tan Sri Yang Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, seperti yang pernah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam Dewan Yang Mulia ini, dalam melaksanakan pembaharuan fiskal, kerajaan mengambil pendekatan yang progresif dan konteks subsidi bersasar dan percukaian. Kerajaan belum bercadang untuk melaksanakan GST lagi kerana ianya bersifat cukai penggunaan yang berasas luas dan dengan itu bukanlah masa yang sesuai untuk memperkenalkan semua memandangkan antara rakyat terutama yang berpendapatan rendah menghadapi cabaran kos sara hidup. Walaupun kadar inflasi 2023 secara purata adalah 2.5%, tetapi bagi makanan dan minuman hampir 5%. Kategori ini adalah yang lebih dilasai oleh rakyat jelata. Dan antara faktor dikekalkan kadar cukai perkhidmatan kepada 6% untuk makanan dan minuman. Kerajaan akan terus mengutamakan untuk menambah baik sistem cukai sedia ada dan memperkenalkan percukaian yang tidak memberi kesan kepada golongan rentan sebelum menilai keperluan untuk memperkenalkan cukai penggunaan baru seperti cukai barangan dan perkhidmatan GST. Mengambil pendekatan tersebut bagi memenuhi keperluan meningkatkan hasil negara, kerajaan telah mengambil pendekatan berperingkat dengan meluaskan asas cukai kepada mereka yang mempunyai lebih kemampuan terlebih dahulu. Sebagai contoh, walaupun kadar cukai perkhidmatan telah meningkat daripada 6 ke 8%, cukai perkhidmatan untuk elektrik hanya dikenakan atas pengguna domestik melebihi 600 kW sejam, iaitu golongan 15% pengguna terbesar. Untuk baki 85% pengguna itu pula, tiada cukai perkhidmatan dikenakan atas bil elektrik. Di samping itu, bil air dikecualikan daripada cukai perkhidmatan. Dalam masa yang sama, kerajaan juga memperkenalkan beberapa cukai jenis lain, antaranya cukai keuntungan modal, cukai barang bernilai tinggi, selain memperluaskan skop dan meningkatkan kadar cukai perkhidmatan bagi meluaskan asas cukai yang sedia ada, tetapi tidak menjejaskan kehidupan harian kebanyakan rakyat. Secara dasarnya, walau apa-apa pun keputusan kerajaan,
kerajaan akan memastikan sebarang langkah cukai yang dilaksanakan tidak memberi kesan langsung kepada golongan rentan dan kebajikan mereka akan terus dilindungi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Yang Berhormat Menteri, saya mendengar dengan teliti penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Cuma jika kita lihat dari sudut ketelusan SST, dari sudut tax on tax, dari sudut cukai di atas cukai yang dikenakan dalam konteks SST ini, terutamanya dalam rantaian bekalan. Sebagai contoh, dari sudut pengilang, terdapat banyak komponen perkhidmatan yang dulunya tak dikenakan cukai, sekarang ini kena cukai. Dalam pengilang ke pemborong pun kena, pemborong pada peruncit pun kena, peruncit yang menghantar kepada pengguna akhir pun ada komponen. Jadi jika kita lihat hasrat kerajaan untuk menaikkan SST ini dan juga meluaskan skopnya adalah untuk mendapat hasil yang lebih tinggi. Dan pada masa yang sama kita lihat bahawa kesan perluasan skop dan juga kenaikan kadar SST ini adalah secara keseluruhannya kepada semua rakyat. Walaupun yang Menteri kata tadi tak semua terlibat, ya, namun memandangkan di sepanjang supply chain itu tax on tax dan ketelusan SST ini merupakan satu isu, maka kita lihat semua rakyat terkesan. Soalan saya, memandangkan kita ada pengalaman melaksanakan SST, kemudian GST, kemudian kembali pada SST. Adakah kerajaan melihat kenaikan SST dan perluasan skopnya ini memberi kesan yang sama kepada rakyat sewaktu GST dilaksanakan dahulu, dan sama ada dari sudut dari sudut hasil, tetap SST ini memberikan hasil yang lebih rendah berbanding dengan GST. Maksud saya, adakah dengan adanya SST ini kesan pada rakyat sama macam GST dulu, tapi hasil kepada kerajaan adalah lebih rendah berbanding dengan pelaksanaan GST dahulu? Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Yang Di-Pertua. Sememangnya isu kenaikan cukai adalah satu isu yang mungkin banyak meningkatkan tanda tanya kepada semua orang. Tapi dalam penggubalan percukaian yang dibuatkan oleh kerajaan, kita mengambil kira dan pendekatan di mana kita cuba mengurangkan beban yang akan terkena kepada rakyat seluruhnya, terutama mereka yang daripada golongan rentan. Dari segi cukai logistik yang dikenakan, seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat Putrajaya, di dalam cara kita untuk mengurangkan, kita tidak mengenakan cukai perkhidmatan ini dalam area di mana ada pentaraan antara B2B. Ya, jadi kalau kita tidak ada B2B, dia tidak ada tax on tax daripada struktur yang ada macam tu. Yang kedua, bila ada perniagaan yang buat ekspor, kita tak ada mengenakan cukai perkhidmatan daripada ekspor. Jadi kita tak menekan ekonomi yang ada kat sekarang. Tapi yang pentingnya untuk dari segi kerajaan, kita juga melihat di mana kita boleh memberikan kelepasan percukaian. Ya, seperti mana saya ceritakan tadi, di mana golongan rentan kita jaga, di mana kita tidak menaikkan cukai daripada 6 ke 8%, ataupun kita melihat pencarian cukai terus seperti di segi electricity. Ini adalah satu pendekatan kerajaan, kerana kita kena mengingat yang rakyat adalah satu yang tidak semua sama basis yang dia ada. Jadi kita tengok yang mana kita boleh, yang mana kita tak boleh. Dari segi perbezaan antara GST dengan SST, memang ada perbezaan, ya. Namun yang penting kita kena tengok kebolehan kerajaan dengan menggunakan alat-alat yang ada sekarang, yang mana kita boleh buat dengan secara sekarang dengan segera. Tapi juga kita cari jalan di mana kita boleh mengurangkan ketirisan yang ada dalam sistem ada. Jadi dari segi penyasaran subsidi adalah satu target yang lebih penting untuk kerajaan masa sekarang, kerana kita kena kurangkan penirisan yang ada dalam sistem ada perbelanjaan yang ada sekarang. Terima kasih, Musul. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Silakan. Aturan urusan mesyuarat dan usul pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan.
Itu dia sahabat semua, seperti yang saya katakan, ya, soalan berbau politik, ya, tapi dijawab dengan secara profesional, ya, oleh kementerian, ya, Menteri Keuangan kedua kita, dan dengan tenang sahabat semua menyekolahkan, ya, guru besar Nobita ini, sehingga terdiam, terduduk dia di sana, terbaik. Jadi sahabat semua, Anda mau berikan sebarang komen pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Not Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.